Ya, #reopening safely itu aspirasi kita bersama keluarga Malaysia untuk kita memastikan keselamatan kita semua daripada risiko jangkitan penularan COVID-19. Bercakap mengenai keluarga, kalau kita boleh lihat sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini, masalah rumah tangga, kes-kes keganasan rumah tangga dan juga penceraian semakin lama semakin meningkat. Jadi mungkin hari ini kita nak memberikan pemahaman dan juga literasi mengenai undang-undang syariah bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita ada Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin, Ketua Hakim Syari'i Negeri Sembilan, dan juga Tuan Azmi Aziz, Pengarah Program Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2021. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Arif? Sihat Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita nak berbicara berkenaan Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2021 dan saya kira topik ini sangat penting untuk kita memberikan penyampaian dan juga pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat keluarga Malaysia di luar sana berkenaan undang-undang syariah ini. Jadi mungkin untuk permulaan ini Tuan Datuk mungkin boleh kongsikan peranan yang dimainkan oleh JKSNS ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah pada pihak RTM dan juga khususnya penerbit Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan untuk berkongsi pada pagi ini. Untuk makluman sidang penonton di luar sana, biasanya bila sebut mahkamah ni tak lain tak bukan bicaralah bicara kes. Sepanjang sebelum tempoh COVID-19 di Negeri Sembilan sendiri lebih kurang 8,000 kes didaftarkan setahun. Antara 7,000 ke 8,000 kes didaftarkan setahun. Dan dalam tempoh COVID ini mencecah, walaupun tempoh COVID hampir mencecah 7,000 kes juga didaftarkan setahun, kes baru. Dan antara puncanya ialah kes perceraian lah. Daripada kes perceraian itulah akan terbitnya lain-lain kes seperti tuntutan hak jagaan anak, tuntutan nafkah, tuntutan muta'ah, harta sepencarian dan lain-lain lah. Jadi saya sangat teruja lah untuk berkongsi dengan hadirin di luar sana. Kes perceraian lah, terutama kes perceraian. Lebih kurang 70% kes perceraian di Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan berpunca daripada kegagalan dan kecuaian pihak suami memberi nafkah. Jadi dengan itu kita terpanggil di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan. Setiap tahun kita mengadakan karnival literasi undang-undang untuk kita turun dalam masyarakat untuk memberi pemahaman. Dan pada tahun ini kita memilih tema berkaitan dengan nafkah lah. Sebab nafkah ini merupakan punca utama lah kes-kes perceraian di Mahkamah Syariah. Ingat itu dulu untuk ni permulaan. Saya setuju seperti mana yang Amat Arif katakan tadi. Kalau kita boleh lihat di antara punca-punca tertinggi sebenarnya kes-kes perceraian ialah berkaitan dengan nafkah itu sendiri. Lepas tu wanita-wanita pula apabila bercerai mungkin ramai yang tidak tahu hak mereka apa sebenarnya. Mungkin tidak tahu adanya muta'ah seperti mana yang Amat Arif katakan tadi. Disebabkan itu program ini dilaksanakan, iaitu program literasi undang-undang syariah ini. Mungkin kita boleh terus tanya kepada Tuan selaku pengarah program, objektif sebenarnya dan juga apa di antara pengisian di dalam program ini? Okay, terima kasih kepada Syafiqah dan Menawar. Okay, untuk makluman penonton di luar sana, sebenarnya program ini adalah satu program Jabatan Kehakiman Syariah lah, untuk dekat dengan masyarakat Islam, terutamanya di luar Johor lah. Okay, InsyaAllah program ni kita akan adakan pada 16 Disember nanti di perkarangan Balai Undang Luar Johor. Okay. Dan matlamat utamalah kenapa kita turun padang buat di sana, antaranya yang pertama sekali kita nak mendekatkan fungsi yang teramat mulia Undang Luar Johor dengan masyarakat dan juga fungsi Mahkamah Syariah dengan masyarakat di sana. Kadang-kadang orang ni bila dengar Mahkamah Syariah mereka takut. Takut nak datang, kadang-kadang tak boleh kerjasama pun. Jadi bila kita turun padang ni, masyarakat akan biasa dengan kita dan boleh mendengarlah apa yang kita nak sampaikan kepada mereka dan insya-Allah maklumat-maklumat itu sampai kepada mereka. Kemudian yang keduanya, kita juga mahu masyarakat di luar sana mengetahui dan faham tentang hak nafkah
Sama ada dalam perkahwinan ataupun selepas berlakunya perceraian. Maknanya nafkah tu bukan sahaja dalam tempoh kahwinan, mana selepas perceraian pun masih ada lagi tuntutan-tuntutan nafkah. Jadi kita nak maklumkan kepada masyarakat bahawa hak-hak tu perlu diketahui dan macam mana nak diuruskan nanti. Okay, yang ketiganya, kita membuka ruang perbincangan lah kepada masyarakat awam berkaitan dengan proses perbicaraan di mahkamah. Yang mananya kadang-kadang masyarakat awam ni dia tidak mengetahui proses-proses yang perlu dilalui di mahkamah tu macam mana. Jadi menyebabkan mereka enggan atau takut nak datang. Jadi bila kita terangkan bahawa proses itu tidaklah susah di mana yang difikirkan, insya-Allah mereka boleh bekerjasama dan faham untuk kebaikan mereka di sanalah, mereka sendiri. Kemudian yang keempatnya, untuk kita memberi kefahaman kepada masyarakat berkaitan hak-hak suami dan juga hak-hak isteri ataupun waris-waris mereka apabila berlaku sesuatu perceraian atau berlaku sesuatu kematian. Hak ni maknanya hak nafkah ni sentiasa ada, sama ada berlaku dalam tempoh perkahwinan ataupun setelah berlaku kematian. Bila berlaku kematian salah satu pihak, maka nafkah tu beralih kepada orang lain, waris dia. Jadi ini yang kita bagi faham kepada masyarakat lah. Itu antara tujuan utama kita buat program ni. Mudah-mudahan objektif ini tercapai dan masyarakat di sana dan orang awam keseluruhannya dapat mengetahuilah dengan baik. Itu saja. Tuan, saya ada satu pertanyaan. Kalau macam tadi Tuan katakan ramai yang tidak mahu ke mahkamah kerana katanya prosesnya terlalu panjang. Tetapi satu pemahaman masyarakat ialah apabila ke mahkamah syariah terlalu lama prosesnya. Sampai kadang-kadang daripada anak satu jadi anak dua, anak tiga, mungkin dah kahwin yang lain pun tak selesai-selesai lagi masalah. Jadi ini menyebabkan ramai wanita khususnya rasa macam lelah nak pergi ke mahkamah syariah. Kemudian ada juga satu persepsi di mana lelaki diberikan keutamaan. Bagaimana dengan keadaannya sekarang? Mungkin kita tanya Yang Ahmad Arif juga. Yang Ahmad gelak tu. Kenapa Yang Arif? Terima kasih Syafiqah, Cik Munawar. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Saya dah hampir lebih 3 tahun sebagai Ketua Hakim Syar'i di Negeri Sembilan. Pemerhatian saya lah dalam tempoh lebih kurang 28 tahun dalam perkhidmatan kehakiman syariah ini, ada persepsi yang tidak tepat lah bila kita kata mahkamah syariah berat sebelah kepada lelaki, sangat sukar untuk buat tuntutan di mahkamah syariah. Sebab itu orang ramai yang terlibat dengan mahkamah syariah ini, khususnya wanita lah. Yang pertama sekali kena ada ilmu. Ilmu yang macam mana, ke mana nak pergi. Apabila ada masalah, ke mana nak pergi. Yang pertama, kita ada pejabat agama. Bila kita nak berkahwin, pihak-pihak ni, pihak keluarga lelaki, pihak keluarga perempuan akan berunding. Selepas itu akan pergi ke pejabat agama untuk proses perkahwinan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi apabila berlaku krisis rumah tangga, selalu saya menasihatkan dalam ucapan-ucapan saya ataupun pembentangan kertas kerja dan sebagainya, sepatutnya dia kembali ke situ. Jangan tiba-tiba terus pergi mahkamah. Sepatutnya ada perundingan keluarga. Dulu siapa yang datang berunding? Ada ketua rombongannya. Ada ketua rombongan di pihak perempuan. Sepatutnya pihak ini berunding dulu untuk diselesaikan secara baik. Kemudian tak selesai, barulah pergi ke pejabat agama. Di pejabat agama ada kaunseling dan sebagainya. Dan jika tak boleh juga, barulah ke mahkamah. Itu proses ataupun step yang sepatutnya lah. Jadi apabila pergi ke pejabat agama, mungkin di sana ada maklumat. Sepatutnya nak tuntut apa? Cerai biasa ke? Cerai taklik ke? Cerai fasah ke? Sebab dia ada banyak jenis cerai. Cerai khuluk ke? Tebus talak dan sebagainya. Dan kita ada lagi alternatif yang lain. Apabila berlaku krisis rumah tangga yang tak dapat diselesaikan, suami tidak mahu melafazkan talak, kita ada proses hakam. Proses hakam maknanya wakil lelaki, wakil perempuan akan berunding. Selepas itu bolehlah, kalau tak selesai juga akan dirujukkan kepada hakam mahkamah. Hakam mahkamah ini, mahkamah boleh beri kuasa sehingga menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak. Jadi sekarang ini kalau prosesnya betul,
insya-Allah tidak akan berlaku lagi kelewatan dalam kes-kes perceraian. Itu antara proses-proses awal dan juga proses asas dan juga info-info asas yang penting untuk diketahui. Kalau boleh saya tambah sedikitlah. Yang menjadi kelewatan ini yang pertama tadi dia tak tahu nak rujuk ke mana. Kita ada pejabat agama, kita ada Jabatan Bantuan Guaman, dan di Negeri Sembilan ada satu lagi agensi yang telah diwujudkan atas idea Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri, iaitu Ansar dipanggil. Ansar ini ditubuhkan untuk membantu golongan yang tidak mampu. Diberikan bantuan percuma. Guaman, ada peguam yang bertugas dan sebagainya. Ditempatkan di Kompleks Kehakiman Syariah Negeri Sembilan di Seri Senayan. Ada pejabat dia. Jadi pada masyarakat Negeri Sembilan di luar sana yang tak ada kemampuan boleh hadir ke sini. Jadi ada banyak agensi lah untuk membantu. Itu adalah sangat penting untuk kita war-warkan berkenaan Karnival Literasi Undang-Undang Syariah ini. Jadi Tuan, kita lihat tema yang diangkat untuk Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2021 ini adalah nafkah diberi, perkahwinan dirahmati. Mungkin boleh perjelaskan signifikan tema ini diangkat dan juga bagaimana masyarakat di Negeri Sembilan mungkin ada yang tak dapat hadir secara fizikal, mungkin boleh mengikuti secara dalam talian Tuan. Okey. Pertama sekali berkaitan dengan tema yang diberi, iaitu nafkah diri keluarga dirahmati. Itu kita ingat bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Maknanya untuk memperolehi sebuah keluarga yang bahagia dan dirahmati, maka tanggungjawab nafkah itu perlu diberi perhatian. Sebagaimana yang Mak Arif Datuk beritahu tadi, kebanyakan punca masalah itu berlaku daripada kecuaian di peringkat nafkah. Jadi kita tumpukan pada fokus tersebut bersesuaian dengan keadaan semasa lah. Sekarang ini kita tengok ramai orang yang tak bekerja. Kalau bekerja pun mungkin pendapatannya berkurang. Jadi itu mungkin beri kesan kepada kehidupan lah. Kemudian saya faham bahawa program kita ni kita tak boleh nak jemput semua orang. Dengan keperluan kita mematuhi SOP. Jadi walau bagaimanapun bagi penonton-penonton di luar sana yang tidak dapat hadir secara fizikal, ataupun yang tidak mendapat jemputan tetapi masih berminat untuk mengikuti program kita ni, kita ada buat secara langsung lah di FB Live. Tuan-tuan dan perempuan di luar sana boleh masuk ke Facebook Jabatan Kehakiman Syariah ataupun ke Facebook Negeri Sembilan Daily, NS Daily, dan juga Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Boleh tengok secara langsung di Facebook tersebut pada hari program tersebut dijalankan. Jadi tidak ada masalah dan saya menjemput semualah untuk sertai secara langsung di FB tersebut. Itu saja. Okey Tuan, mungkin boleh kongsikan juga Tuan untuk kita membicarakan berkenaan topik nafkah diberi, perkahwinan dirahmati, siapakah antara panel-panel utama yang akan menjadi perhatian kita untuk membicarakan berkenaan perkara ini? Okay. Di antara pengisian utama kita lah untuk menyampaikan mesej kita kepada masyarakat ialah kita adakan satu forum lah. Di mana kita menjemput beberapa tokoh terkenal yang kita rasa dapat membantu menyampaikan maklumat dan menarik perhatian untuk orang ramai datang. Yang pertama sekali kita ada panel yang pertama, iaitu Tuan Zulzaidi bin Mahmud. Beliau merupakan seorang hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tampin lah. Itu pegawai kanan kita juga yang akan melihat daripada sudut undang-undang. Jadi dan beliau ni seorang yang berpengalaman lah. Dan yang kedua ialah yang berbahagia Tuan Nur Azman bin Aman. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konseling dan Pembangunan Insan Jabatan Zakat Negeri Sembilan. Beliau ni merupakan konselor lah di Negeri Sembilan yang sangat berpengalaman. Dan mungkin ilmunya dapat dikongsi bersama kita berkaitan dengan isu yang diberikan. Kemudian yang ketiganya kita ada Ustazah Asni Abu Mansur, itu pendakwah bebas yang kita jemput juga untuk berkongsi pengalaman beliau dalam isu-isu seperti ini. Pada masa yang sama kita ada menjemputlah itu Ijab Medicine sebagai salah seorang forum panel juga dalam program tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan dan peserta yang akan hadir pada program tersebut. Kita difahamkan juga untuk pengakhiran slide ini kita akan bekerjasama dengan Balai Undang Luar Johor. Mungkin Ahmad Arif boleh beritahu apakah signifikannya. Ya, terima kasih. Hadirin sekalian, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Malaysia menyebutkan bahawa kuasa prerogatif dalam hal ehwal agama Islam diberi kepada Raja-Raja Melayu. Ini bidang kuasa negeri lah. Dalam konteks Negeri Sembilan, bila sebut istilah raja, dia mengandungi 6 orang, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku sendiri, 4 orang Datuk Undang luar, dan serta Tengku Besar Tampin.
inilah 6 orang yang membentuk institusi diraja Negeri Sembilan. Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan dipanggil pemerintah bersama, co-ruler. Ya. Jadi kita membuat kerjasama dengan Balai Undang Johor untuk kita menampilkan pada orang ramai bahawa Yang Teramat Mulia Datuk Undang ini adalah ketua agama bagi daerah ataupun luar yang berkenaan. Ya. Baik. Jadi kita juga nak mengajak apabila melibatkan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Johor akan melibatkan juga datuk-datuk adat. Ini ketua-ketua masyarakat. Ya. Jadi target grup kita pada kali ini ialah pimpinan masyarakat. Selain daripada ketua kampung, imam, pegawai masjid, juga akan melibatkan datuk-datuk adat. Baik. Yang di bawah pentadbiran Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luar Johor. Jadi kepada mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai literasi Undang-Undang Syariah 2021 ini, boleh terus saja ke program yang akan berlangsung nanti, iaitu bertemakan nafkah diberi perkahwinan dirahmati. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita di studio, Yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin, Ketua Hakim Syari'i Negeri Sembilan, dan Tuan Azmi Aziz, Pengarah Program Karnival Literasi Undang-Undang Syariah 2021. Terima kasih Datuk dan Tuan atas perkongsian pada hari ini berkenaan Karnival Literasi Undang-Undang Syariah, dan kita harapkan kepada masyarakat di luar sana untuk kita menyertai karnival yang sangat penting ini secara dalam talian dan juga secara fizikal. Setelah itu